Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita teruskan untuk chapter 4. Okay, chapter 4 ni chapter terakhir kita. Okay, so basically chapter 4 kita akan belajar mengenai food additive. Okay, food additive. Okay, so kita tengok dulu apa itu food additive. Okay, so at the end of this topic, okay, you will understand about the chemistry of food additive. Okay, apply it in aiding food formulation. Okay, benda-benda ni kenapa kita kena belajar pasal food additive ni, sebab untuk membantu akan datang bila korang nak buat produk baru. Nak buat produk baru kita kena ada sedikit kefahaman pasal food additive. Sebab apa? Kadang-kadang untuk buat sesuatu produk kita kena letak food additive di dalam dia. Okay. Okay. So nak buat makanan baru kita kena letak food additive dalam dia. Okay, kena ada sedikit pengetahuan. So ada banyak food additive yang wujud. Tujuan food additive ini dimasukkan dalam makanan. Dalam kata lain dan kata mudahnya adalah untuk meningkatkan kualiti makanan yang kita nak buat tersebutlah. So food additive ni adalah bahan yang sengaja kita masukkan dalam makanan untuk mendapat kriteria ataupun sifat-sifat yang kita nak pada produk yang kita nak buat. So ada banyak food additive. Kita ada sweeteners, pemanis, gula. Gula adalah sejenis food additive, bahan pemanis. Stabilizer, apa stabilizer, nak buat agar-agar kita letak stabilizer untuk bagi dia kekal dalam bentuk tersebut. Alright. Kita ada apa? Emulsifier. Emulsifier ni apa dia? Produk-produk seperti emulsion. Contoh produk emulsion seperti aiskrim. Aiskrim diperbuat daripada molekul air dan molekul lemak, fat. Tapi lemak dan air tak boleh bergabung. Dia kena ada pengikat. Itu kita namakan sebagai emulsifier. Bila letak emulsifier, sebagai contoh, nama bahannya adalah lecithin. Lecithin adalah molekul daripada kacang soya. Dimasukkan dalam produk emulsion untuk buat aiskrim sebagai contohnya. Bila letak bersama dengan krim, krim itu fat lah, lemak-lemak, dan juga air, dia boleh gabungkan air dan lemak itu. Itu fungsi emulsifier. Coloring agent, pewarna. Tak kisahlah pewarna daripada natural ke ataupun daripada buatan manusia ke. Pewarna diletakkan dalam makanan untuk menambahkan nampak cantik dan nampak sedap makanan tersebut. So ada banyak sini. Nanti kita akan go through lah. Ini contoh awal saya nak tunjuk gambaran keseluruhan dulu. Kita pergi kepada next slide. Kembali kepada definisi. Apakah definition of food additive? Food additive, dia bagi tahu kat sini adalah substance, bahan added to food. Bahan yang sengaja kita masukkan dalam makanan, untuk preserve flavor or enhance its taste and appearance, untuk mengekalkan warna ataupun mengekalkan rasa, meningkatkan ataupun meningkatkan rasa, alright, dan juga meningkatkan kecantikan appearance dia lah, bagi nampak sedap. Alright. So bahan yang kita masukkan dalam makanan untuk dapat ciri-ciri benda ni. So some additive have been used for century. Ada bahan food additive ni memang dah berkurun lamanya digunakan. Sebab bila kita berkata tentang food additive, dia bukan saja benda-benda yang baru, benda-benda yang dibuat sebagai bahan buatan. Ada juga food additive yang memang dah lama wujud, iaitu daripada bahan-bahan semula jadi. Alright. So for century dah guna selama sejak daripada zaman dulu lagi dah ada orang guna food additive. Cuma orang tak tahulah tu sejenis food additive kategorinya. So for example, sebagai contoh, preserving food by pickling with vinegar. Orang buat jeruk. So nak buat jeruk kena guna cuka, vinegar. Guna cuka. Cuka itu adalah sejenis, kita katakan sebagai food additive. So apa? Kita masukkan bersama buah-buahan dalam cuka tu untuk bagi buah-buahan tu jadi jeruk. So tak ada cuka tak boleh jadi jeruk. So cuka itu adalah sejenis bahan tambahan, iaitu food additive. Salting, orang buat ikan masin. Letak garam, jemur tengah panas. So garam itu nak bagi masin. So garam juga adalah sejenis food additive.
Okay, preserving sweets, okay, or using sulfur dioxide as wine. Ni orang buat arak letak apa ni, sulfur dioxide, okay, preserving sweets, okay, ataupun kita buat apa ni, okay, makanan buah-buahan dalam tin tu, ingat tak ada yang macam lychee semua tu dia guna air gula, guna air gula untuk bagi kekal rasa buah-buahan kat dalam tu sebabnya bila letak dalam air gula berkonsentrasi tinggi, okey, kepekatan tinggi, okey, dia dapat menghalang pertumbuhan bakteria. Bakteria tak boleh nak hidup. Okey, so air gula tu pun boleh jadi food additive. Okey. So, macam saya beritahu tadi, food additive ini dia boleh jadi datangnya daripada bahan-bahan semula jadi ataupun artificial, bahan buatan manusia. Okay. Alright. So, classification, okay, kita klasifikasikan food additive ni kepada 3 bahan, iaitu complex substance, naturally occurring, dan juga substance produced by synthesis. Okay, complex substance iaitu daripada bahan-bahan yang sedia ada juga sebenarnya complex substance ni, okay, iaitu seperti protein, kanji, okay, protein, alright, starch kanji yang kita ambil daripada makanan-makanan lain, okay. Alright, so contoh dia bagi tahu kat sini, use of caseinate in sausage and prepared meat, okay. Dia ambil caseinate daripada makanan lain, dia masukkan ke dalam sausage untuk bagi tahan lama, okay. So mungkin complex substance iaitu daripada bahan lain, dia ekstrak bahan tersebut daripada bahan lain dan dia buat untuk masukkan dalam produk yang baru, okay. So tu complex substance kita ambil daripada produk lain, tu jenis yang pertama, okay. Jenis yang kedua kita ada naturally occurring, iaitu bahan semula jadi, iaitu garam, okay, phosphate, okay, acetic acid, okay, cuka tadi okay, ascorbic acid, vitamin C, okay, bahan-bahan semula jadi ni dimasukkan dalam produk makanan untuk buat makanan tu dapat ciri-ciri yang kita nak lah. Okay. Ada juga classification, okay, jenis ketiga untuk food additive adalah bahan yang produced by synthesis, iaitu bahan-bahan yang artificially, maksudnya manusia buat, okay, manusia reka balik bahan-bahan untuk tiru bahan-bahan semula jadi, okay. So dia boleh dimasukkan dalam produk makanan, okay. Bukan daripada bahan natural tapi bahan semula jadi, okay. Mungkin antioksidan, beta carotene, semua-semua ni boleh buatkan lab, okay. Emulsifier pun ada juga daripada bahan bukan semula jadi, okay. So ini adalah 3 kategori food additive. Okay, so apakah tujuan utama food additive ini digunakan dalam pembuatan makanan? Okay, untuk provide nutrisi, nutrition, untuk bagi nutrisi, okay, mempelbagaikan nutrisi dalam makanan kita. Okay, tambah nutrisi dalam makanan kita, kita letak food additive, right? Ini adalah antara kita panggil sebagai sebab-sebab food additive diletakkan, okay. So mungkin kadang-kadang dalam salah satu produk tu mungkin salah satu daripada ni saja yang dia gunakan. Maksudnya mungkin salah satu benda ni saja tujuan digunakan. Okay, ini secara general saja kenapa keseluruhan kebanyakan makanan dia letak food additive. Okay, contoh satu adalah to provide nutrition. Okay, yang kedua to maintain product quality and freshness, untuk meningkatkan kualiti produk ataupun maintainkan kualiti produk, kekalkan kualiti dia dan kesegaran produk tersebut. Okay, sebagai contoh produk daging, okay, dia orang letak nitrate untuk nitrate dia letak nitrate dalam produk daging untuk kekalkan daging yang lama, kekal nampak fresh, color merah, okay, macam tu lah. Alright, so to aid in processing and preparation of food, okay, untuk membantu pembuatan makanan, okay, dan penyediaan makanan, okay. Mungkin kadang-kadang diletakkan sebagai okay, sebagai bahan yang kita letakkan dalam makanan untuk bantu pemrosesan. Okay, sebagai contoh tadi jeruk tadi lah, tak ada additif air cuka, okay, tak jadilah jeruk. So untuk buat proses jeruk kena letak food additive tersebut, okay, iaitu air apa ni, cuka, air tu cuka, okay. So dia letakkan cuka, barulah jadi produk tersebut. So cuka ni dia membantu untuk kita punya
pemrosesan pembuatan jeruk itu. Okay. So next, to make food appealing, untuk buat makanan lebih menarik, lebih cantik, lebih nampak sedap. Alright. Seterusnya. So jenis-jenis contoh-contoh food additive yang ada, kita ada kategori pertama, kita ada antimicrobial agent, iaitu bahan yang kita letak untuk buat makanan tersebut terhalang daripada pembentukan bakteria. Untuk halang pertumbuhan bakteria pada makanan tersebut, kita letakkan jenis yang pertama, antimicrobial agent. So apa contoh food additive yang dikategorikan sebagai antimicrobial agent ini? Garam, cuka, sorbic acid, calcium propionate. So produk-produk ni dia letakkan dalam produk seperti dalam salad, dalam roti, dalam margarine, dalam cheese, dalam makanan berjeruk. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria. So ini jenis yang pertama, antimicrobial agent. Yang ni kita klasifikasikan aditif mengikut fungsi dia pula. So fungsi yang pertama tadi antimicrobial agent. Yang seterusnya kita ada antioksidan. Antioksidan ni adalah untuk menghalang makanan jadi rosak disebabkan oxidation process. Disebabkan reaksi antara produk makanan tersebut dengan oksigen daripada persekitaran kita. So untuk mengelakkan berlakunya oxidation effect, oxidation reaction dalam makanan menyebabkan makanan jadi lebih cepat rosak. Terutama contoh makanan yang senang teroksida adalah makanan-makanan yang tinggi lemak. Makanan-makanan yang tinggi fat and oil, senang rosak apabila terkena dengan oksigen. So diletakkan bahan-bahan seperti antioksidan untuk melambatkan reaksi ini, untuk memperpanjangkan jangka hayat produk yang tinggi minyak tersebut, yang tinggi fat and oil ni, untuk jadi dia tahan lebih lama. Mengelakkan dia daripada berlakunya yang kita belajar itu apa, dan chapter 2 itu ada hydroperoxide, menghalang melambatkan kejadian hydroperoxide dalam produk-produk minyak ni. So dia letak antioksidan. Apa contoh antioksidan yang boleh digunakan? Vitamin C, vitamin E, BHT, BHA. Ni kita punya essential amino acid BHT, BHA. Dia ada efek antioksidan. Right. So ini adalah kategori kedua. Fungsi dia adalah untuk mencegah oxidation process. Nama dia antioksidan. So yang ketiga, kita ada artificial color. Ni untuk mencantikkan makanan lah, mempelbagaikan warna-warna makanan. Artificial flavor, perasa. Alright, perasa ni pun tak kira banyak lah, korang tahu lah perasa pewarna kan. Next, flavor enhancer. Yang ni menarik juga, iaitu meningkatkan rasa. Flavor enhancer, dia meningkatkan rasa makanan tersebut. Contohnya monosodium glutamate ataupun MSG, Ajinomoto korang tu lah, MSG, monosodium glutamate. Diletakkan untuk meningkatkan rasa. Ini ada isu-isu kata selamat ke MSG dan sebagainya. Nak tahu apa pendapat saya pasal MSG? Boleh tanya saya dalam kelas. Boleh tanya saya pasal MSG. Nanti saya cerita. So yang ni kita teruskan. Chelating agent. Chelating agents. Ni kategori student. Chelating agent ni adalah contohnya malic acid, citric acid, tartaric acid. Tujuan chelating agent ni adalah untuk menghalang perubahan rasa, menghalang warna pudar, menghalang oxidation pun boleh terhalang juga. Menghalang rancidity. Kita letak chelating agent. So ini chelating agent ni dia boleh bertindak sebagai preservatif lah, untuk mengekalkan rasa, untuk mengekalkan warna produk makanan. Jenis seterusnya, kita ada thickening and stabilizing agent. Agent pemekat dan juga agent penstabilan. So thickening agent ni adalah bahan untuk buat satu solution, daripada kurang pekat jadi pekat. Ada setengah bahan, kalau kita masukkan dia kita boleh memekatkan solution air.
solution contoh minuman ke, nak buat jadi pekat ke, kita boleh letak thickening agent. Okey, ataupun buat jam ke, buat kaya ke, tiba-tiba cair sangat kaya ni, boleh letak thickening agent untuk buat jadi lagi pekat. Okey, stabilizing agent contohnya produk-produk seperti agar, okey, agar-agar kita nak kekalkan dalam bentuk gel, okey, kita guna stabilizing agent. Okey, ini sedikit contoh lah jenis-jenis food additive yang biasa orang pakai. Okey, so flavor, okey, yang pertama kita nak cerita pasal flavor lah kat sini ya. Kita ada flavor enhancer tadi, MSG ya. Okey, so flavor additive untuk diletakkan dalam makanan. Apa tujuan diletakkan food additive? Untuk menambahkan rasa makanan ni. Okey, sebabnya selalunya rasa dan bau makanan mungkin dipengaruhi oleh bahan-bahan asal makanan tersebut dibuat. Okey, kalau bahan tu daripada kunyit, nampaklah apa ni, color kunyit. Okey, okey, kalau macam sebagai saya bagi contoh kat sini, tepung gandum. Okey, tepung gandum, okey, asalnya daripada gandum. Okey, saya pelik apa tepung gandum dekat apa? Dekat tempat kita beli tu, kedai runcit, kenapa color dia putih? Sebab dia dah letak bleaching. Dia dah larutkan color tu jadi color putih. Right. So kalau untuk makanan kadang-kadang ada ciri-ciri, contohnya dulu ada student saya buat produk biskut daripada hampas soya. Dia nak buat satu produk baru daripada hampas soya. Okey, maksudnya bahan buangan soya lah. Dia buat biskut. Okey, tapi bila buat biskut, okey, rasanya rasa muak. Rasa macam bau soya tu kuat sangat. Rasa kita nak makan banyak, mau makan satu pun dah muak. Okey. So mungkin boleh letak flavor, artificial flavor ataupun flavor sebagai apa-apa flavor lain sebagai additive untuk cover rasa tersebut. Untuk cover rasa yang muak tersebut. So dia dapat improvekan produk tersebut. Okay, so meningkatkan rasa produk. Okay, so flavor and taste ni dia mempengaruhi produk makanan. Biasalah kita kalau makanan tak sedap, okay, tak lalu nak makan kan, tak boleh nak makan. Okay, so tujuan flavor ni sebagai food additive ni dimasukkan dalam produk makanan, dalam kata lain untuk menarik orang untuk makan produk tersebut lah, untuk buat makanan tu lebih diterima, boleh pakai, boleh diterima anak takak kita ni, boleh dimakan. Okay, okay, walaupun rasa asalnya berbeza, mungkin tak kena dengan selera orang-orang tertentu lah. Okay, so ini kenapa kita letak flavor, food additive kategori flavor. Okay, so flavor sama juga macam tadi. Okay, mungkin daripada complex compounds, mungkin daripada natural product, okay, mungkin daripada bahan buatan. Okay, sebab kita tengok tadi, okay, mana-mana food additive mesti ada daripada sumber tiga ni, sama ada daripada complex product ataupun natural product ataupun daripada bahan buatan manusia, artificial flavor. Okay, contoh-contoh, okay, bahan complex compound yang kita ambil daripada bahan lain. Okay, sebagai contoh pandan. Okay, pandan leaf. Okay, kita nak bau pandan tu, kita ambil daun pandan. Okay, letak dalam nasi, jadilah nasi bau pandan. Okay, alright, natural additive flavor. Okay, lagi apa lagi? Ni natural product sebagai contoh. Additive natural product. Okay, okay, sabar. Yang nombor 2 ni kita abaikan dulu. Okay, sebenarnya silap ni. Okay, nombor 2 ni, okay, take note. Okay, sebenarnya ini dah jatuh kepada artificial lah. Kesilapan sikit, sorry ya. Okay, ini dah jatuh kepada artificial flavor. Okay, iaitu contohnya kita nak buat perasa pisang. Okay, so perasa pisang, orang sebenarnya pisang rasa macam mana kalau kita nak letak dalam makanan, tak rasa sangat kan. Okay, buat cokodok pisang, rasa dah pisang kan. Okay, tapi pisang ada orang buat artificial flavoring sekarang. Okay, untuk letak dalam produk-produk seperti sweets, okay, ice cream dan sebagainya. Dia letak flavor banana. So dia tiru rasa daripada benda-benda yang sedia ada. Okay, dia buat dekat lab. Okay, maka dia buatan manusia. Kita panggil dia sebagai artificial flavor. Alright. Okay, salah satu lagi flavor enhancer, okay, iaitu MSG. Okay, tadi dia juga dibuat secara artificial. Okay, dibuat di lab. Alright. Nanti tanya saya, sila tanya saya pasal MSG. Saya sangat arif pasal MSG.
Okay. Nanti tanya saya dah kelar. Okay. Okay. So flavor enhancer, masih lagi cerita pasal flavor. Okay, ini contoh-contoh lah. Contoh-contoh flavor enhancer yang ada. Dioctyl sodium. Ini jenis contoh-contoh lah. Disodium guanylate. Okay, hydrolyzed vegetable. Monosodium glutamate. Ini contoh-contoh additif untuk yang kita masukkan sebagai food enhancer. Okay, flavor enhancer. Alright. So, habis pasal flavor, kita nak cerita pasal sweetness. Sweetness ni adalah pemanis. Okay, pemanis. Okay. Untuk bagi rasa manis kepada produk makanan. Okay. So, biasa pemanis yang biasa kita gunakan adalah gula kita tu. Gula perai yang kita beli kat kedai runcit tu. Okay, iaitu apa dia? Gula perai kita sucrose. Sucrose, okay, adalah selalunya kita gunakan dalam makanan kita lah. Okay. Okay, tetapi walaupun boleh kata 90% makanan di pasaran dia gunakan gula, iaitu gula sucrose, okey, sucrose sebagai sumber gula dia, okey. Tetapi ada beberapa alternatif lain, okey, gula-gula lain yang wujud sebenarnya untuk sebagai pengganti gula, okey, iaitu asulfame K, okey, aspartame, okey, cyclamate, saccharin, okey. Ni gula-gula lain ni wujud juga. Ada setengah makanan menggunakan pengganti gula ni. Sebab apa? Sebab bila kita kata gula ni dia ada isu tentang kolesterol tinggi lah, apa. Okey, menyumbang kepada penyakit-penyakit, okey. Tetapi untuk diwujudkan pengganti-pengganti gula, okey, seperti asulfame K, aspartame, cyclamate, saccharin. Alright. Okay, so tapi yang ini pun pengganti gula ni pun ada juga isu-isu yang dikaitkan dengan kanser dan sebagainya. Okay, tapi setakat ini belum ada lagi statistik ataupun kajian menunjukkan penggunaan bahan-bahan pengganti gula ni boleh menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Okay, tak ada bukti yang cukup lagi. Alright, tapi orang disebabkan persepsi masyarakat, okay, so benda ni kadang-kadang dihentikan penggunaan dia. Okay, tapi antara benda baru yang kita masih boleh terima sebagai pengganti gula sekarang ni adalah, contohnya adalah stevia. Pernah dengar stevia? Okay. Okay, stevia. Okay, daripada pokok stevia. Okay, pemanis juga. Pengganti gula jugalah. Yang ini setakat ni stevia adalah yang terbaik lah. Sebabnya dia daripada bahan semula jadi. Okay, dan dia tidak kita panggil, dia tidak ada kesan sampingan. Okey, tak ada lagi orang jumpa kesan sampingan untuk stevia. Okey. Okey, so kita ada lagi apa? Antioksidan. Okey, macam saya cerita awal-awal tadi, okey, antioksidan okey adalah untuk menghalang proses oxidation. Okey, terutama untuk produk-produk yang tinggi lemak. Okey. So antioksidan ni dia boleh memanjangkan jangka hayat produk-produk yang terdedah kepada oxidation, iaitu contohnya produk yang tinggi lemak. Okey, antioksidan prevent oksigen, menghalang oksigen dalam makanan untuk menghalang pertumbuhan bakteria. Okey, dan juga menghalang proses-proses seperti oxidation process. Okey, menghalang proses oxidation yang boleh merosakkan makanan. Okey, so ini adalah tujuan antioksidan diletakkan dalam makanan. Okay. Tapi bila antioksidan diletak dalam makanan, ia tidak bermaksud dia boleh menghentikan proses tertentu, proses pertumbuhan bakteria, proses oxidation. Okay. Tak bermaksud dia boleh menghentikan 100%, tetapi dia selalunya boleh delay, iaitu melambatkan proses tersebut daripada berlaku. So bila lambat, dia dapat panjangkan jangka hayat produk makanan. Alright. So basically antioksidan ni setakat ni segalanya baguslah. Benda-benda yang tinggi antioksidan, okey, sangat bagus untuk produk untuk dimakan lah. Okey, makanan yang tinggi antioksidan bagus. Okey. So biasanya antioksidan ni kita boleh ekstrak daripada mana? Daripada tumbuh-tumbuhan lah, buah-buahan, okey, tumbuh-tumbuhan herba tertentu yang tinggi oksidan. Okey. Okey, seperti pokok durian Belanda, orang kata tinggi antioksidan, kulit buah manggis tinggi antioksidan dan beberapa lagi. Okey, majoriti tumbuh-tumbuhan dia ada sifat-sifat antioksidan ya, cuma kita masih lagi dalam kajian untuk mencari daripada mana sumber antioksidan yang banyak kita boleh dapat. Ada orang kata sekarang ni yang famous adalah
durian Belanda. Okey. So nak tahu betul ke tak? Anda boleh jalankan kajian anda sendiri. Okey. So contoh-contoh antioksidan, bahan-bahan antioksidan yang diletakkan dalam makanan sebagai food additive. Okey. Kita ada ascorbic acid. Okey. Iaitu apa dia? Iaitu vitamin C. Okey. Citric acid. Okey. Tocopherol. Okey. Betulinic. Okey. Hydroxyazole. Okey. Iaitu BHA ya. Right. So ini adalah contoh-contoh antioksidan yang wujud. Alright. So perasan tak dalam slide ni kita ada nombor, ada E3200, ada E307, E330, okey. By the way, untuk pengetahuan anda, okey, semua food additive dia ada E number dia. E number E300, E330. Okey, setiap bahan tambahan dalam makanan, ingredient makanan yang dikatakan sebagai food additive, dia ada E number dia. E number dia akan jatuhkan dia kepada macam kod untuk bahan tersebut lah. Kod untuk bahan tersebut. Semua aditif ada kod dia tersendiri. Itu boleh refer ke Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, website ke, okey, dan juga buku-buku rujukan kita boleh dapatkan e-number untuk produk-produk sini. Okey, so kadang-kadang setengah produk makanan kadang-kadang dia tak nak tulis nama-nama pelik-pelik ni sebab takut disalah anggap. Okey, so dia letak kod saja iaitu e-number dia. Okay. So kadang-kadang kita boleh refer juga makanan yang ada kandungan kandungan pork itu kinsey ke apa ke berdasarkan e-number. So kita boleh dapatkan e-number dan kita baca e-number tersebut untuk kita kena pasti produk makanan itu betul-betul daripada sumber yang kita yakin lah. Okey, ini satu tambahan lah. Okey. So kelebihan antioksidan, okey. So antioksidan dia bukan sahaja bagus untuk memanjangkan jangka hayat makanan. Okey, macam tadi kita cerita pasal makanan, kita cerita pasal apa kesan bagus dia kepada makanan dapat menghalang oxidation process, menghalang produk daripada rosak, okey, menghalang bakteria daripada tumbuh. Okey, itu antioksidan, itu kesan dia kepada makanan. Tapi ada juga benefit-benefit lain yang kita boleh dapat daripada antioksidan ni. Sebenarnya antioksidan bagus untuk tubuh badan kita. Okey, bagus untuk tubuh badan kita. Okey, antioksidan dia menghalang, okey, apa kelebihan kepada kita? Okey, antioksidan ni, makanan yang tinggi oksidan, dia dapat menghalang blockage of artery, okey, menghalang daripada salur darah kita tersumbat. Okey. Alright. So dapat mencegah penyakit heart attack jantung, okey. And also associated with prevention of certain type of cancer. Mungkin boleh menghalang pertumbuhan kanser. Ini kajian-kajian terkini lah. Dia kata makanan yang tinggi oksidan, kalau kita banyak consume makanan yang tinggi antioksidan, okey, kita dapat mencegah penyakit kanser. Okey, arthritis, okey, ni penyakit-penyakit lain lah yang turut dapat dicegah melalui pengambilan makanan yang tinggi antioksidan. Ini kesan dia kepada kita. Okey, next. Okey, kita ada antimicrobial agent. Okey, macam tadi kita ada terang juga pasal antimicrobial agent lah. Ini saya terang balik. Okey, contohnya sulfur dioxide, benzoic acid. Okey, tak ada kerja lain untuk produk food additive yang dikategorikan sebagai antimicrobial. Kerja dia hanyalah untuk menghalang pertumbuhan bakteria. Untuk mengelakkan makanan kita dipenuhi dengan bakteria, okey, diletakkan antimicrobial agent. Okey. So sulfur dioxide, okey, ini adalah digunakan bahan ini digunakan untuk memanjangkan jangka hayat buah-buahan, okey, sayur-sayuran dan juga wine yang haram lah. Okay, so it has been shown that sulfur dioxide is most effective as antimicrobial agent in acid media. Okay, so selalunya sulfide dan sulfur dioxide ini digunakan dalam medium acid, dalam citric acid ke, okay, untuk memanjangkan jangka hayat makanan ni lah. Okay, sebab dia dapat mengelakkan pertumbuhan bakteria. Okay, tapi ada side effect kepada orang yang ada penyakit asma, dia tak boleh guna aditif ni. So siapa ada produk makanan dia mengandungi sulfide dan sulfur dioxide, orang yang ada asma dia sensitif sikit lah. Boleh efek kepada penyakit asma dia lah. Right, so ni contoh lah, contoh food additive untuk
antimicrobial agent yang pertama sulfide dan sulfur dioxide, sedikit lah kita cakap. Okay, so seterusnya kita teruskan dengan antimicrobial agent yang kedua, yang ini selalu digunakan dalam produk makanan, okey, iaitu benzoic acid. Okey, contoh produknya adalah air gas, air bikarbonat, selalu digunakan. Okey, benzoic acid ini dia dapat mencegah pertumbuhan bakteria. Okey, air kan banyak air. So kalau ikutkan logiknya, bakteria sana tumbuh lah dekat medium yang banyak air. Tapi bila kita letak additif iaitu benzoic acid, so bakteria tak dapat membiak. So produk tu tahan lebih lama. Okey. So setakat ni tak ada lagi dijumpai kesan negatif penggunaan benzoic acid dalam produk air kita. Okey. Cuma dia dapat menghalang pertumbuhan bakteria lah. The reduction of traditional antimicrobial chemical is trend is also in food industry by development of new processing. Selain daripada menggunakan benzoic acid ni, dia dibantu dengan penggunaan proses pemrosesing yang canggih sekarang ni dan juga kaedah-kaedah yang digunakan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kenapa air bikarbonat kadang tinggi kandungan gula, selain daripada untuk meningkatkan rasa. Sebenarnya kandungan gula yang tinggi pun dapat membantu untuk mencegah pertumbuhan bakteria. Tapi still orang guna benzoic acid juga untuk menambahkan lagi efek antimicrobial agent tu lah. Basically ini saja. Kita stop dulu sampai sini, iaitu pasal antimicrobial agent. Ini saja untuk chapter 4, untuk part 1, part 1. Nanti kita akan teruskan dengan video lecture untuk part 2. Dan kita akan habiskan chapter 4 ni lah. Habis chapter 4 nanti, habislah semua. So nanti kan kita akan teruskan dengan chapter 4 part 2 pula. So that's all for today. Thank you for your attention. Apa saya suruh tanya dalam kelas nanti boleh tanya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. That's all for today. Assalamualaikum. Nanti kita jumpa dalam kelas. Bye-bye.